Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan guru SMK Taman Nusajaya. Saya Cikgu Nurfahana binti Din, SU PBD, ingin memberikan sedikit taklimat tentang pengurusan fail PBD guru. Sebelum itu, saya akan terangkan sedikit pelaksanaan pentadsiran bilik darjah PBD. Terdapat 3 perkara, iaitu yang pertama, PBD mestilah dilaksanakan dalam semua mata pelajaran, iaitu proses PDPC, di mana aktiviti pembelajaran mestilah menepati kurikulum dan juga menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21, iaitu tugasan individu ataupun secara kumpulan, pembentangan, projek, aktiviti eksperimen dan sebagainya. Yang kedua ialah instrumen pentadsiran, kaedah dan instrumen pentadsiran pelbagai. Sebagai contoh, kuis, kerja projek, portfolio, ujian bulanan, peperiksaan, refleksi kendiri. Dan yang ketiga ialah tahap penguasaan TP1 sehingga TP6. Merujuk kepada standard prestasi dinyatakan dalam kurikulum. Juga tahap penguasaan ini menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan tahap penguasaan murid. Ini sebagai ulanganlah daripada TP1 sehingga ke TP6. Tahu dan faham, tahu, faham dan boleh buat, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Dan yang keenam, paling baiklah tahu, faham dan boleh buat dengan adab misali dan boleh mereka cipta perkara yang baru. Okey, jadi saya terus kepada fail guru. Isi kandungan fail guru terdapat terdapat muka hadapan fail guru. So kopi ni saya akan berikan kepada cikgu-cikgu. Okey, jadi kita semua akan gunakan format yang sama dan kita akan gunakan fail warna biru dan semua orang akan dapat fail tersebut. Okey, yang ni cikgu boleh edit nanti. Cikgu letak nama cikgu, kelas dan juga mata pelajaran yang cikgu ajar. Okey, ini muka hadapan fail lah. Okey, yang berikutnya ialah isi kandungan fail. Isi kandungan fail ada 6, seperti yang cikgu lihat ni. Yang pertama ialah surat lantikan pentaksim. Okey, semua guru akan dapat surat lantikan pentaksim ni. Pengetua pun dah tanda tangan. Okey, bergantung kepada subjek cikgu. Contohnya kalau Encik Nasir dia ajar satu subjek saja, jadi dekat sini ada sejarah sajalah. Kalau cikgu ajar 2 mata pelajaran, nanti akan ada 2 mata pelajaran dekat sini. Okey. Yang kedua adalah partition surat akuan penerimaan pentaksim. Cikgu-cikgu perlu tanda tangan di ruangan sini. Okey, menunjukkan cikgu bersetuju dan cikgu menerima pelantikan sebagai pentaksim PBD sekolah dan akur dengan pelaksanaan PBD di sekolah SMK Taman Nusajaya. Okey, selepas cikgu tanda tangan surat akuan penerimaan ni, cikgu kena serahkan satu salinan kepada saya untuk saya simpan di dalam fail induk PBD sekolah. Okey, partition yang ketiga ialah dokumen standard prestasi, DSKP, dan yang keempat ialah standard prestasi. Yang ini mengikut mata pelajaran cikgu. Kalau cikgu ada mengajar 2 mata pelajaran, maksudnya cikgu akan letak dekat situ 2 DSKP dan 2 standard prestasi. Cikgu buat satu partition lah untuk subjek cikgu. Okay, kalau cikgu ajar satu subjek sahaja, contohnya Cik Nasir tadi dia ajar sejarah sahaja, maksudnya dia ada DSKP sejarah dan standard prestasi untuk sejarah sahaja. Okay, jika cikgu punya DSKP tu tebal, cikgu boleh kecilkan kepada 2, satu muka surat ataupun cikgu boleh cetak depan belakang. Okey, ini contoh yang kelima.
Contoh untuk senarai semak ataupun rekod sementara nama dia. Kalau dulu kita panggil dia borang transit, sekarang kita panggil dia rekod sementara. Saya bagi contoh untuk subjek saja lah. Okey, yang ni contohnya 3 USM. Subjek saya reka bentuk dan teknologi. Okey. Template ni saya tak boleh share dengan cikgu sebab dia bergantung kepada mata pelajaran masing-masing lah. Dia punya jadual. Kalau cikgu ajar 5 kelas, kalau saya RBT saya ajar 6 kelas, so saya ada 6 rekod sementara ni mengikut kelas. Kalau cikgu ada subjek lain pun sama. Bergantung kepada berapakah jumlah kelas yang cikgu ajar. Okey. Seterusnya saya akan terangkan tentang penetapan tahap penguasaan PBD secara keseluruhan. Okey, sebagai contoh untuk subjek saya, tingkatan 3 untuk RBT ada 3 topik, 1.0 aplikasi teknologi, 2.0 pembangunan produk dan juga topik yang terakhir 3.0 ialah reka bentuk dalam perniagaan. Okey. Rekod sementara ni untuk makluman cikgu, kan kita bawa ke dalam kelas setiap kali kita mengajar. Okay, jadi contohnya, kalau kita mengajar 7 hari bulan 2, okay, kita letak tarikh dekat sini, kita tandalah kita nak soal dia untuk di SKP 3.1.1 untuk capai tahap TP1. Okay, kita tandalah kalau semua murid dapat mencapai TP1. Okay. Diingatkan kalau 7 hari bulan 2, cikgu letak tarikh ni, cikgu laksanakan PBD untuk point 3.1.1, cikgu perlu tulis juga di RPH cikgu pada 7 hari bulan 2, perlu ada satu ruangan PBD. Jadi cikgu kena tambahlah kalau sebelum ni cikgu tak pernah buat, di RPH cikgu kena tambah satu kolom kotak untuk PBD, cikgu tulis 3.1.1 apa dia punya keterangan untuk subjek cikgu tadi. Jadi kena samalah tarikh dia, tarikh pelaksanaan tu dalam RPH dengan juga dalam rekod sementara ni. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua tentang menetapkan tahap penguasaan tadi. Okey, katakan pelajar tu, pelajar A dia dapat TP1, dapat TP2, dapat 3, 4. Dia berhenti sampai 4 saja. 5 dengan 6 ni dia tak boleh capai. So cikgu tulis dekat hujung ni 4 lah kan. Okey. Sama juga dengan cikgu buat waktu bab 1.0 dengan 2.0. Okey. Katakanlah 1.0 dia dapat 3. Pembangunan produk dia dapat 3. Reka bentuk dalam perniagaan dia dapat 4. Okey. Jadi apakah tahap penguasaan keseluruhan bagi pelajar tersebut untuk akhir tahun nanti? 3, 3, 4, adakah 3? Sebelum ni berlaku kesilapan kita buat purata. So kalau 3, 3, 4 kita bagi 4. Oh, sebenarnya bukan cara begitu yang kita tetapkan tahap keseluruhan murid. Okey, ada tiga cara yang boleh kita gunakan. Yang pertama, cikgu boleh bagi satu nilai tahap penguasaan murid berdasarkan pengalaman cikgu bersama murid tersebut daripada awal tahun sampai akhir tahun. Cikgu lihat perkembangan dia bagaimana. Jadi 3, 3, 4. Kalau cikgu dah kenal dia, cikgu rasa memang dia boleh dapat 3 sahaja. So cikgu bagi 3 lah. Tapi cikgu rasa dia boleh dapat 4 sebenarnya. Dan cikgu boleh bagi 4. Itu berdasarkan cikgu punya berdasarkan pengalaman cikgu dengan murid tersebut. Ataupun yang kedua, cikgu boleh berbincang dengan guru kelas tersebut. Okey, sebagai contoh, saya ajar 3 USM ni. Okey. Saya, guru mata pelajaran reka bentuk, RBT, saya boleh bincang dengan form teacher 3 USM ni kepada murid tadi. Ni sini 3, 3, 4. Okey, guru kelas boleh berbincang dengan guru mata pelajaran ataupun dia boleh cakap murid tersebut sebenarnya memang pencapaian dia boleh 2 sahaja. So, kalau bersetuju, ada persetujuan bersama-sama, cikgu boleh letak keseluruhan TP dia 2 walaupun dia dapat 3, 3 dan 4. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita boleh buat latihan dalam perkhidmatan LDP. Kita tetapkan bagaimana kita nak selesaikan masalah ni.
kita dapatkan satu kata putus dalam LDP. Okey, partition yang keenam ialah lampiran. Okey, lampiran ni bukan wajib, tapi digalakkan untuk cikgu lampirkan contoh instrumen setiap tahap penguasaan yang cikgu buat. Contohnya kalau TP1 cikgu buat secara penyoalan, so tak ada lampiran lah. Tapi kalau TP2 cikgu buat kuis, cikgu boleh lampirkan kuis. Okey, pemulihan TP ni, jika cikgu buat TP3 dalam satu kelas, kemudian cikgu dapati ada 2 orang pelajar yang tak dapat kuasai. Bagaimana cikgu nak bantu pelajar tu untuk dapatkan TP tersebut? Cikgu kena ubah suailah soalan tersebut dengan aras murid tersebut supaya dia dapat capai TP yang disoal. Tetapi masih lagi berdasarkan DSKP. Tak boleh keluar daripada DSKP. Cuma kita ringankan soalan dia tapi masih lagi mencapai DSKP. Okey. Kemudian saya nak ingatkan fail PBD guru ni perlulah dihantar. Okey, ke mana kita nak hantar? Kita hantar mengikut bidang masing-masing lah. Kita akan hantar kepada guru kanan mata pelajaran bersama-sama dengan RPH. Okey, ini bergantung kepada ketua jabatan. Kalau ketua jabatan bidang teknik vocational nak sebulan sekali untuk hantar bersama RPH, so nanti semua guru bawah bidang teknologi, guru bawah bidang teknik vocational akan hantar sebulan sekali bergantung kepada JKMP masing-masing. Tetapi fail memang akan dicerap lah. Dan juga pengetua akan cerap juga fail-fail semua guru sebagai pemantauan. Itu sahaja daripada saya. Saya harap semua guru-guru dapat menyediakan fail pengurusan PBD dengan tersusun dan sistematik kerana ia sebenarnya dapat membantu kita semasa proses mengisi tahap penguasaan pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.